قولي اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan teruskan lagi pengajian tafsir Al-Quran, dan pada malam ini kita akan bicarakan Suratul Syams. InsyaAllah saya bacakan Suratul Syams. Suratul Syams ini merupakan surah yang ke-91 mengikut susunan mushaf, dan di dalamnya terdapat 15 sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh dengarkan bacaan saya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahara فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, demikianlah Suratul Syams yang terdapat padanya 15 ayat saja. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya bacakan terjemahannya terlebih dahulu supaya kita dapatkan gambaran bahawa Suratul Syams, Asy-Syams itu bererti matahari. Dan sebagai sedikit mukaddimah sebelum saya bacakan terjemahannya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Suratul Syams walaupun pendek saja, tapi dia luar biasa susunannya, luar biasa daripada sudut susunannya. Kerana para ulama menyebutkan bahawa di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mukaddimahnya, Allah mendatangkan pendahuluannya sebanyak 11 kali sumpah. Ada 11 sumpahan, barulah Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan jawabul qasam, jawab kepada sumpah itu. Sebagaimana kita dah belajar tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila mana datangnya sumpahan mesti ada jawapannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Kalau kita tengok surah yang paling pendek yang mudah untuk kita faham, bila mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, wal asr, itu demi masa. Allah bersumpah demi masa. Apa jawabul qasam? Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu di sebalik sumpahan itu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian.
Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sumpah, ada jawapan ataupun sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Tapi dalam banyak-banyak surah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bahawa surah Syams adalah surah yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan sumpahan. Demi matahari, demi waktu duha, demi bulan, demi malam, demi siang, demi langit, demi bumi. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sebanyak 11 sumpah. Kalau kita dah belajar sebelum ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, dua saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dah sampai dah kepada jawabul qasam. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak tinggalkan kamu wahai Muhammad, dan Allah tidak benci pada kamu. Dua ayat saja, wad-duha wal-laili idza saja, terus jawapan. Kemudian kalau kita tengok dalam ayat yang sebelumnya, surah yang sebelum suratul Syams yang kita dah belajar pada pertemuan yang lepas tentang suratul Lail, wal laili idza yaghsha, satu, wan nahari idza tajalla, dua, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, tiga, dah. Terus jawabul qasam, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalan-amalan kalian ada pelbagai, ada beraneka ragam, ada macam-macam. Baik. Tapi tuan-tuan dan dirahmati Allah, yang pelik, yang lain, yang istimewa dalam suratul Syams, Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan 11 sumpah. Ya, jadi kita akan perhatikan tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada setiap satu yang Allah Subhanahu wa taala sumpahkan itu ada huraiannya yang tersendiri. Tapi pada malam ni boleh jadi kita akan tengok tentang matahari dan bulan saja. Itu pun kalau sempat, insya-Allah. Cuma saya akan bagi tahulah pokok ataupun jawabul qasam, apa mesej Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Baik. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkan cahayanya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupi cahayanya. Was samai wa ma banaha, dan demi langit dan demi pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan demi penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa serta demi penyempurnaan ciptaannya. Jadi kalau tengok tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sumpahan ataupun mukaddimah dalam suratul Syams itu 7 ayat saja, ya, yang berkaitan dengan sumpah. Tapi dalam 7 ayat itu ada 11 sumpah. Macam mana kita nak kira tuan-tuan dan puan dirahmati Allah adalah dengan melihat huruf wawul qasam. Waw sumpah, waw yang membawa erti demi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita tengok wasyamsi yang pertama, wasyamsi wa duhaha, 2. Wal qamari idza talaha, ketiga. Wan nahari idza jallaha, 4. Wal laili idza yaghshaha, 5. Kemudian dah lepas 5 ni akan datang 3 lagi ayat, 2. Jadi 6 lah, menggenapkan jumlahnya 11. Apa dia? Was samai wa ma banaha, ya. Wassama dan wama banaha. Kemudian wal ardi dan wama tahaha. Kemudian yang last sekali wa nafsin dan wama sawaha. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan, kalau kita, macam saya dah bagi tahu dalam suratul Lail, kalau kita bersumpah wallahi ini milik saya, kita nak wallahi ini milik saya, kita boleh je cakap ini milik saya.
Tapi mungkin orang percaya, mungkin orang tak percayalah. Tapi bila kita wallahi ini milik saya, dia dah bersumpah tu mestilah dia punya. Tapi kalau tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, seorang tu bersumpah wallahi wabillahi watallahi ini milik saya, orang pun tak petikai, dia dah sumpah 3 kali tu, takkan bukan dia punya, mesti dia punya. Tetapi bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah sebanyak 11 kali, maksudnya ada mesej yang benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita, dan kita kena perhatikan. Apa dia? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Jadi tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, ayat ke-11 hingga ayat ke-15 saya tak bacalah. Kerana apa tuan-tuan dan abang dirahmati Allah? Kerana ia boleh dianggap sebagai bahagian yang kedua. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita apakah balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah sebutkan tentang kisah kaum Thamud kepada kita. Kaum Thamud, ya Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Saleh kepada mereka. Jadi yang tu insya-Allah kita akan ceritakan dalam pertemuan yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum pergi kepada wasyamsi, matahari itu, saya nak bagi sedikit gambaran. Walaupun nanti kita akan ulang balik, kita akan tengok dalam 11 sumpah itu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik, sebagian para ulama menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan kepada kita mana satu perkara yang baik dan mana satu perkara yang buruk. Kita boleh tahu, kita boleh rasa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ilhamkan kepada kita, benda ni baik, saya nak buat. Benda ni bagus, saya akan buat. Adapun benda yang buruk, datang perintah Allah jangan buat, bahkan jiwa kita tahu benda tu buruk. Ya, jiwa kita sendiri tahu perkara itu tak elok. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan kepada kita, ya Allah dah ilhamkan kepada jiwa kamu, nampak benda tu baik, benda tu elok kan. Bahkan kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, anak-anak kecil dia pun boleh tahu. Ya, dia boleh tahu kalau dengar baca Al-Quran ni bagus, ni orang baik kan. Bila dengar lagu rock terjerit-jerit, dia kata ini tak bagus, ini tak baik. Mereka boleh tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Apatah lagi kita yang dah dewasa. Maka bila mana Allah dah bagi ilhamkan pada kita, waktu itu manusia dia ada pilihan. Dia ada pilihan, sama ada kamu nak lakukannya ataupun tidak. Ya, kamu nak meneruskannya ataupun tidak. Sebab tu nanti bila kita sampai kepada tafsir fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada beberapa hadis daripada Rasulullah SAW yang akan menjelaskan kepada kita tentang qada dan qadar, biar kita faham dengan lebih jelas. Ya, sama ada manusia ni sebenarnya dia ada pilihan ataupun tak ada sebenarnya. Sebab kita kadang-kadang risau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ada orang yang dia tak datang rumah Allah, contoh. Ada orang yang tak solat, ada orang yang tak tutup aurat, ada orang yang melakukan perkara-perkara dosa, contoh. Mereka menyandarkan secara langsung kepada Allah. Ya, kalau Allah bagi hidayah pada saya, dah tentu saya boleh solat. Tapi Allah tak bagi hidayah pada saya, macam mana saya nak solat? Jadi dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat situ salah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kerana manusia Allah Subhanahu Wa Taala bagi pilihan. Ya, bagi pilihan. Sebagai contohlah mudah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apabila ramai para ulama menasihatkan kita untuk mencari orang-orang yang baik, untuk mencari kawan-kawan yang baik. Kenapa para ulama nasihatkan kita? Carilah, dampingilah mereka, duduk sama-sama dengan mereka. Kan ada pilihan kat situ. Tapi kalau kita katakan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah,
Kalau Allah dah takdirkan saya jumpa orang baik akan datanglah pada saya. Ya, kalau Allah dah takdirkan orang jahat datang saya, orang jahatlah yang datang pada saya. Saya tak payah nak pilih baik ke tak, tuan-tuan bang dirahmati Allah. Sebab tu kita, Allah Subhanahu wa taala bagi pilihan. Tetapi bila mana kita dah memilih jalan tersebut, pilih perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pula akan dorong kita untuk melakukan apa yang seterusnya. Ya, jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak apa, kita akan ceritakan tentang tapi bukan bererti tuan-tuan abang dirahmati Allah bahawa semuanya, segala-galanya ketentuan manusia sendiri, dia sendiri yang pilih. Tak. Sebab tu para ulama menyebutkan bahawa manusia pada sebahagian perkara mereka ada pilihan, dan pada sebahagian perkara mereka tidak ada pilihan, tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada malam ni tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita nak bicara dulu tentang surah Asy-Syams. Asy-Syams bererti matahari. Sebagaimana kalau kita baca dalam surah Yasin, beberapa kali diulangkan matahari. Contohnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan satu lagi, lasyamsu yang baghi laha an tudrikal qamar. Ya. Jadi kalimah tu kalimah biasa sebenarnya untuk kita. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah wasyamsi, demi matahari. Kita kena tahu satu kaedah tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan bersumpah dengan perkara yang kecil, perkara yang nilainya kecil, yang tak ada apa-apa manfaat. Tapi Allah Subhanahu wa taala bila mana bersumpah, pasti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang besar kelebihannya. Jadi para ulama menyebutkan bahawa bila mana kita memerhatikan wasyamsi, kalimah wasyamsi wa duhaha, bukanlah sekadar kita demi matahari dan demi cahayanya, tak macam tu. Tetapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita kena tadabbur lebih mendalam tentang matahari. Bila Allah dah bersumpah dengan matahari, maka kita kena berfikirkan tentangnya. Kenapa matahari? Jadi para ulama menyebutkan sekurang-kurangnya ada 5 perkara yang kita boleh tadabbur dengan matahari. Ya, kalau esok insya-Allah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan kita nampak matahari keluar dengan cahayanya, dengan panasnya, maka pada waktu itu tuan-tuan bang dirahmati Allah, cuba kita muhasabah 5 perkara ini. Cuba kita muhasabah 5 perkara ini. Jadi yang pertama tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, dengan kita melihat matahari, bukanlah melihat tu kita merenung, mata kita tak tahan tuan-tuan abang dirahmati Allah. Ya, dengan kita dapat rasakan panasnya matahari, dapat kita nampak sinarnya matahari, maka yang pertama tuan-tuan abang dirahmati Allah, kata para ulama, matahari seharusnya ingatkan kamu tentang hari kiamat. Matahari seharusnya mengingatkan kamu tentang padang mahsyar. Kerana apabila kita berada di sana tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada lagi disebutkan bulan, bintang, planet, tak ada disebutkan yang lain. Tetapi yang diingatkan kepada kita bahawa matahari yang akan didekatkan dengan kita, hanya sejengkal sahaja di atas kepala kita. Cuma berbeza-beza rasalah tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun dekat saja. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, tidak terasa panasnya kerana berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita kadang-kadang rasa teriknya matahari, panasnya matahari, maka kadang-kadang kita muhasabah dalam diri kita, tuan-tuan abang dirahmati Allah, apalah dia bekalan yang saya sediakan, apakah amalan yang saya buat di dunia ini yang akan memastikan saya mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, agar janganlah matahari pada hari kiamat menjadi siksaan kepada saya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila kita muhasabah, maka kita ingat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti ada 7 golongan.
yang akan mendapat naungan pada hari kiamat, yang mendapat naungan daripada Allah, sedangkan pada ketika itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya siapa? Antaranya adalah seseorang yang hatinya terpaut kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, yang hari-hari dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi kita kalau contohnya jarang-jarang datang rumah Allah Subhanahu wa taala, sekali-sekala datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, hari Jumaat saja baru kita datang rumah Allah, maka kita muhasabah dan pertingkatkan amalan kita. Ya, selalu-selalu datang rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak melatih diri kita kan, Sabtu Ahad hari cuti, datang rumah Allah Subhanahu wa taala, bawa anak-anak kita pergi rumah Allah, macam itulah. Jadi tuan-tuan bangga rahmati Allah, pertama kita nak tadabbur ya tentang ayat yang berkaitan dengan matahari. Apa refleks kita? Yang pertama kita ingat pada hari kiamat nanti matahari didekatkan dengan kita ya. Macam manalah keadaan kita pada hari tersebut? Sudah tentulah kita kena ada persiapan untuk menghadapinya. Baik. Yang kedua tuan-tuan bubang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita jalan kan kat luar, bila kena panasnya matahari, teriknya matahari, ya, kadang-kadang kita boleh rasa sunburn kan, terbakarnya ya kulit kita kerana panasnya matahari. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, kata para ulama, bila mana kamu teringat kepada panasnya matahari, ingatkanlah persamaan matahari dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya neraka Allah itu jauh lebih panas daripada panasnya matahari. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabahlah. Ya, bila kita dalam kereta walaupun dah buka aircon, tapi bila panas masuk dalam kereta, ya Allah, macam ni baru panas dekat dunia, belum panas dekat akhirat nanti, ya Allah kan. Kita pun istighfar, takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya, taubat pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, istighfar, ya Allah ya. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada azab api neraka-Mu ya Allah, macam tu ya. Kerana apa? Panasnya matahari, dia akan ingatkan kepada kita tentang panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata para ulama, matahari itu dijadikan sebagai cerminan kita. Macam cerminan tu macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Cermin yang bila kita tengok matahari, yang kalau kita pandang matahari tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Masya Allah, matahari itu Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang panas, ya, dia panas, dia besar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia bercahaya kan. Bila kita pandang, apa yang kita boleh rasa, kata para ulama? Yang pertama kata para ulama, apabila kita memandang, kita cuba pandang matahari, kita sepatutnya rasa betapa kerdilnya kita, betapa lemahnya kita, sampaikan mata kita pun tak boleh nak tengok dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Cuma jangan kata yang matahari yang dah nak terbenam masa maghrib tu bolehlah kita nampak. Tapi nak katakan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, matahari tu Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk yang hebat, makhluk yang kuat, makhluk yang besar. Jadi kalau kita nak cermin diri kita, kita ni siapa? Kita ni besar juga ke? Kita ni hebat juga? Kita ni kuat juga? Tak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya matahari kan? Hebatnya matahari sejauh itu pun boleh kita rasa panasnya. Ya, boleh kita rasa panasnya. Tapi kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mata kita tak boleh nak merenung dia, kita pandang saja. Rosak mata kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Lemahnya mata kita. Telinga kita macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bukan kata yang jarak sini sampai matahari, yang sebelah dinding pun kita tak boleh nak dengar, ya. Kita ni dhaif tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita ni lemah. Para ulama menyebutkan bahawa kita ni sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu dijadikan dalam keadaan yang lemah. Kita ni serba-serbi lemah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bahkan para ulama menyebutkan bahawa kita ni diapit oleh dua kelemahan. Kan kita ni mungkin kat tengah-tengah ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah.
Masa kita baru-baru lahir saja, oh lemah sekali tuan-tuan bang dirahmati Allah. Bangun tak boleh, berdiri tak boleh, jalan tak boleh, semut masa kita baru lahir tu lemah sekali tuan-tuan bang dirahmati Allah. Sampaikan mak ayah kita yang bagi makan, yang susukan kita, yang dokong kita, lemah sekali. Kemudian kita akan diakhiri dengan lemah juga. Ya, kalau kita tua, kita tak larat nak bangun, ya. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, cuma yang tengah-tengah ini saja sementara. Tapi kita kena sedar hakikat dia bahawa kita ni mula pun lemah, akhir pun dengan lemah juga. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka matahari itu dia makhluk Allah Subhanahu wa taala juga. Tapi bila kita cuba cerminkan diri kita, masya-Allah, betapa besar matahari, betapa hebat matahari. Taat pada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah. Tapi kita ni dahlah kecil, dahlah tak kuat, dahlah lemah, tapi ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tuan-tuan bang dirahmati Allah, kan? Jadi para ulama kata, muhasabahlah diri kamu tu, muhasabahlah diri kita ni, kan? Kita ni lemah tuan-tuan bang dirahmati Allah. Jadi janganlah kita lakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata para ulama, belajar daripada matahari. Ya, belajar daripada matahari. Belajar yang macam mana tuan-tuan bang dirahmati Allah? Matahari itu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Matahari itu sentiasa taat saja pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun apa? Sekalipun orang tak suka pada dia. Contohlah tuan-tuan bang dirahmati Allah, panas betul. Musim sekarang ni musim panas. Cuma sekarang musim hujan lah tuan-tuan bang dirahmati Allah. Tapi bila musim panas tu kata, ya Allah, bila nak hujan, tak laratlah panas-panas macam ni. Kita marah, ya, kita tak suka pada cahaya matahari yang panas sangat, ya. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, kadang-kadang kalau kita pergi negara yang memang panas, tak selesa duduk situ, memang tak suka duduk situ, panas sangat. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, matahari tu yang kita boleh belajar daripada dia, apa dia? Walaupun orang mengatalah macam-macam pun pada dia, tapi dia tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tugas dia mengeluarkan matahari, mengeluarkan cahaya yang panas, dia tetap lakukannya. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, kita ni kadang-kadang tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita nak melakukan ketaatan, orang cakap sikit je terus tak jadi nak buat, tuan-tuan bang dirahmati Allah, ya. Kadang-kadang kalau kita, kan, kalau kita nak belajar ke, ya, kemudian orang mula mengata kita lah, kan, nak tunjuk baik lah tu, ya, tentang baru balik haji dah, konon-konon dah taubat lah tu. Kita jadi lemah tuan-tuan bang dirahmati Allah kalau macam tu orang duk kata je. Tak payahlah pergi belajar, tak payahlah pergi masjid. Nampak tuan-tuan bang dirahmati Allah, belajar daripada sifat matahari. Matahari tu dia sangat taat, sangat patuh pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ramai yang tak menyukainya. Kalau kereta saja tuan-tuan bang dirahmati Allah, kan, kalau hanya gara-gara lah, kalau kita nak istilah kata, walaupun orang tak katalah tuan-tuan bang dirahmati Allah, hanya gara-gara panasnya matahari, kereta tu kita kena tambahlah tinted dia, kena servislah aircon dia, kena letaklah macam-macam supaya tak nak panasnya. Tapi tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita boleh belajar adalah daripada ketaatannya. Kemudian yang terakhir tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima para ulama menyebutkan bahawa innasyamsa wal qamara ayatan min ayatillahi taala. Sesungguhnya matahari dan bulan itu, dua-dua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila tanda-tanda kebesaran ni, maka banyaklah yang dapat kita pelajari. Di antaranya tuan-tuan bang dirahmati Allah, tanda-tanda kebesaran Allah tu, dia memberitahu kepada kita tentang masa. Ya, tentang masa. Sebagaimana kita tahu bahawa kalender Masihi itu dia bergantung kepada peredaran matahari. Manakala kalender Hijri itu berdasarkan kepada peredaran bulan. Bayangkanlah tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada matahari dan tak ada bulan untuk kita nak jadikan sebagai
perkiraan untuk bulan. Tak tahulah ni bulan yang keberapa, ni tahun yang keberapa, tak tahu. Tapi dengan adanya matahari, dengan adanya bulan, maka di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjadikan kedua-duanya itu sebagai penentu kepada masa, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam suratul Baqarah tentang qamar, tentang ahillah, tentang anak bulan. Qamar ni dia bulan lah, ya. Tapi ahillah tu anak bulan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yasalunaka anil ahillah, dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang anak bulan. Anak bulan tu untuk apa? Anak bulan tu fungsi dia apa? Qul hiya mawaqitu. Mawaqit daripada kalimah waktu. Ya, mawaqitu linnas. Anak bulan itu fungsi dia adalah untuk mengetahui masa, untuk manusia, untuk kita. Wal hajj, dan juga untuk kita tahu bilakah berlakunya waktu haji ataupun ibadah haji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya terus masuklah pada ayat yang kedua, wal qamari, sebab dah cerita tentang qamar, tentang bulan ni. Di antara apa yang kita boleh belajar, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam suratul Baqarah tadi tentang masa. Kenapa kita kena tahu tentang anak bulan ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Sebab anak bulan itu menunjukkan bahawa bulan yang baru telah pun masuk. Kerana dalam kalender Islam, hari-hari dalam bulan itu hanya 29 atau 30 saja. 29 hari ataupun 30 hari saja. Berbeza dengan kalender Masihi. Februari dia boleh 28 hari. Dia boleh 29 hari. Bulan-bulan yang lain boleh 30 hari. Bulan Julai 31 hari. Macam tu. Tapi untuk kalender Islam dia cuma 29 atau 30 saja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, dan haji. Jadi kat sini kita nak tengok tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bagaimana para mufti lah mereka membuat pengumuman ataupun menentukan masa bulan-bulan itu tiba kepada kita. Contohnya bermula daripada bulan Syaban lah, hujung bulan Syaban. Bulan Syaban ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hujungnya menjadi penentu bila akan jatuhnya satu Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para mufti mereka akan melihat anak bulan bila pada tanggal 29 Syaban. Jadi sekiranya mereka nampak anak bulan, mereka nampak hari itu nampak anak bulan, maka esok terus akan jadi satu Ramadan. Bila nampak anak bulan Ramadan, maka besok akan jadi satu Ramadan. Berarti Syaban tahun tu 29 hari saja. 29 hari saja. Tapi andai kata pada 29 Syaban tu para mufti mereka tengok anak bulan, tak nampak anak bulan, automatik esok akan jadi 30 Syaban. Jadi tahun tu ada 30 hari dalam bulan Syaban. Lepas 30 Syaban, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak ada lagi tengok anak bulan. 30 Syaban tu tak tengok anak bulan, nampak ke tak? Tak. Tapi lepas 30 Syaban automatik akan jatuh satu Ramadan. Tu akan jatuh satu Ramadan. Baik. Begitulah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dulu-dulu mendebarkan kita kan bila 29 Ramadan, esok raya ke tak, esok raya ke tak. Harap-harap raya lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila tengok anak bulan pada tanggal 29 Ramadan tu, contoh memang nampak anak bulan Syawal. Besok jadi satu Syawal. Jadi tahun tu Ramadan kita cuma 29 hari saja. Tapi kalau para mufti mereka lihat pada tanggal 29 Ramadan tu tak nampak anak bulan, maka keesokannya adalah 30 Ramadan. Ini berarti tahun tu kita berpuasa genaplah 30 hari dalam bulan Ramadan, dan esoknya terus satu Syawal lah, tak tengok anak bulan lagi dah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi dua tu adalah yang paling popular lah, paling biasa. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sejak kebelakangan inilah ya yang nampak macam orang concern ya tentang anak bulan untuk raya haji.
Cuma kenapa kita tak perasan, kenapa kita tak berdebar malam tu tuan-tuan abang dirahmati Allah, esok raya haji ke tak raya haji? Kenapa kita tak ada perasaan tu? Sebab raya haji ni awal-awal lagi kita dah tahu. Raya haji ni kan, hari raya Aidil Adha ataupun raya korban, dia jatuh pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Jadi para mufti dia tengok anak bulan tu bila 9 Zulhijjah ke? Tak, tuan-tuan abang dirahmati Allah, mereka dah tengok pada 29 Zulqaidah. Maksudnya 10 hari sebelum hari raya haji tu mereka dah tengok dah anak bulan. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, contoh 29 Zulqaidah tu ataupun Zulqa'dah, mereka nampak anak bulan. Mereka nampak anak bulan. Jadi apa yang mereka akan umumkan, esok adalah 1 Zulhijjah dan 10 hari yang berikutnya tu 10 Zulhijjah, hari tu akan jatuh hari raya haji. Macam tu, hari raya korban. Tapi sekiranya tuan-tuan abang dirahmati Allah, 29 Zulqaidah tu tak nampak anak bulan. Tak nampak anak bulan. Jadi esok mereka akan bagi tahu esok adalah 30 Zulqaidah. Kemudian lusanya baru masuk 1 Zulhijjah dan kiralah 10 hari lepas tu barulah jatuhnya hari raya Aidil Adha. Jadi sebab tu orang tak cakna sangat. Tetapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita kena cakna. Kita kena tahu. Ya, kita kena tahu. Walaupun kita kata kita yang fokus kita cuma raya haji saja. Tak, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Ya, bukan raya tu saja, tetapi kita kena tahu bahawa mulai tahun ni ke tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita kena ambil tahu tentang anak bulan Zulhijjah. Kenapa tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kerana bila para mufti, contohnya tuan-tuan abang dirahmati Allah, patutnya malam tu kita berdebar juga. Pada malam tu berdebar juga. Kenapa? Kalaulah para mufti mengumumkan pada 29 Zulqaidah bahawa nampak anak bulan dan esok masuk 1 Zulhijjah. Kenapa dengan 1 Zulhijjah tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kita kena tahu 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah adalah hari-hari yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam setahun. Dalam setahun. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada sumpahan Allah di dalam Al-Quran dalam suratul Fajr, ya. Wal fajr, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 kata para ulama adalah 10 hari pertama yang terdapat di dalam bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengannya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mana-mana hari yang lebih agung, yang lebih hebat, yang lebih special di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Tak ada yang boleh lawan. Ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada mana-mana hari di mana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat suka, sangat-sangat suka bila mana hamba-hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Ya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kena caknalah, walaupun kita kata raya haji tu 2 minggu lagi, bukan minggu depan, minggu 1 lagi. Kita pun biar tunggulah, tak. Kerana apa tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kerana para ulama menyebutkan bahawa dalam 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah itu terhimpunnya pelbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah ibadah-ibadah kemuncak yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah haji berlaku padanya, ibadah umrah pun, ya. Kalau bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dalam tempoh tu, ya. Kemudian orang melakukan ibadah korban pun pada waktu itu. Kemudian orang berpuasa, puasa yang special iaitu puasa hari Arafah pun pada hari itu. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah tu terhimpun pelbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nak cerita tentang bulan ni sebenarnya kan, tentang haji, bulan dan haji.
nak bagi tahu bahawa kita kena cakna tentang bulan Zulhijjah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Maka perbanyakkanlah kamu dalam hari-hari itu, hari 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, hari yang sangat agung, hari yang Allah sangat suka kita beribadah kepada Allah dengan bertasbih, dengan bertahmid, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan? Lalu bila mana para sahabat radhiyallahu anhum mendengar, ya, adakah ibadah dalam 10 hari pertama Zulhijjah itu sangat-sangat disukai oleh Allah? Walal jihadu fi sabilillah, kata para sahabat, jihad fi sabilillah tak boleh lawan ke? Ya, berperang di jalan Allah tak boleh lawan ke kehebatan beramal dalam 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah pun tak boleh lawan. Kata hebatnya bila mana kita beribadah sepanjang 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rajulan kharaja min baitihi, kecuali ada seorang yang keluar daripada rumah dia, membawa diri dia, membawa harta dia, berjihad di jalan Allah, kemudian dia tidak pulang lagi. Kerana apa? Kerana dia mati syahid. Kalau mati syahid baru dapat menandingi amalan-amalan soleh yang dilakukan sepanjang 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal qamar, dan bulan, maka bulan itu dia mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita tahu ni dah bulan yang keberapa, ya, dah masuk bulan bila. Kerana selain daripada itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ausani khalili," Rasulullah kekasihku mewasiatkan kepada aku 3 perkara. Dia wasiatkan kepada aku 3 perkara. Dan kata Abu Hurairah, sejak baginda mewasiatkan kepada aku 3 perkara ni, aku tak pernah tinggalkannya. Masya Allah, betul-betul ikut apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yang pertama, jangan tinggalkan solat witir sebelum kamu tidur, kata Rasulullah. Yang kedua adalah janganlah kamu tinggalkan solat sunat duha. Dan yang ketiga, janganlah kamu tinggalkan berpuasa 3 hari dalam sebulan. Jadi 3 hari ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai para ulama menyebutkan bahawa 3 hari yang dimaksudkan itu adalah hari-hari putih. Hari-hari putih. Kenapa dinamakan hari-hari putih? Kerana hari-hari putih ini kedudukannya adalah pada tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap bulan dalam kalender Islam. Contohnya 13, 14, 15 Muharram, 13, 14, 15 Safar, 13, 14, 15 Rabiul Awal, 13, 14, 15 Rabiul Akhir. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita berhenti sebentar untuk dilaluan kepada azan Isya insya-Allah. Asyhadu an la ilaha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana sallallahu Hati Muhammad dan wasilata wal fadilah wa syarafat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung sedikit lagi perbincangan kita berkaitan tentang surah Asy-Syams pada malam ini, surah yang ke-91 mengikut susunan mushaf. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum azan tadi kita berhenti tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu berpuasa sebanyak 3 hari pada setiap bulan. Ya, sebagai para ulama hadis merujuk 3 hari itu kepada 3 hari yang putih, dikenali sebagai hari-hari putih. Di dalam kalender Islam dia jatuh pada 13, 14 dan 15. Maka disunatkan, dianjurkan berpuasa pada tarikh-tarikh tersebut kecuali pada bulan Zulhijjah. Sebagian para ulama yang saya dapatilah ada 2 pandangan. Yang pertama, yang mengatakan bahawa untuk bulan Zulhijjah hari putih cuma 2 hari saja, 14 dan 15. Kerana apa? 13 tak boleh. 13 tak boleh berpuasa pada hari itu kerana ia merupakan hari Tasyriq, hari yang diharamkan berpuasa. Hari yang diharamkan berpuasa. Manakala pandangan yang kedua pula menyebutkan bahawa hari-hari putih bagi bulan Zulhijjah 3 juga, cuma di 14, 15 dan 16. Jadi pada hari itu dinamakan hari-hari yang putih kerana apa? Kerana bulan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Dan 13, 14, 15 tu kita akan dapati bulan penuh. Ya, bulan yang mengambang dan dia mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ayat yang berikutnya tentang sumpahan-sumpahan Allah Subhanahu wa taala kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Cuma saya nak bawa kepada satu kesimpulan saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Setelah 11 perkara Allah Subhanahu wa taala bersumpah, perkara yang perlu kita ambil perhatian apa dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah adalah tentang jiwa kita. Tentang jiwa kita, jiwa yang ada dalam diri kita ni. Apa yang kita kena lakukan? Allah Subhanahu wa taala sebutkan qad aflaha man zakkaha. Tu keyword dia ataupun point dia yang paling penting dekat ayat ni. Qad aflah, maka sesungguhnya berjayalah. Berjaya. Siapa yang berjaya? Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kategorikan, golongkan sebagai orang yang berjaya? Man zakkaha, siapa yang menyucikan jiwanya. Siapa yang membersihkan jiwanya. Apa maksud membersihkan jiwanya? Dia membawa, dia mendorong jiwanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan amalan-amalan yang soleh, istighfar pada Allah, bertaubat kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Siapa yang bersihkan jiwa dia, kata Allah, maka dia orang yang berjaya. Manakala sebaliknya siapa? Waqad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mencemarinya, yang mengotorinya. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kita kena ingat bahawa jiwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut tentang nafs, tentang jiwa. Ayat ini sebutkan apa? Wa nafsin wa ma sawaha, wa nafsin. Kalimah nafs tu jiwa. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyatuhan nafsu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, peranan kita sebagai manusia ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena didik jiwa kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala,
untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, untuk memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan janganlah jadi orang yang mencemarinya, mengotorinya. Kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita mahu membawa jiwa yang kotor itu di hadapan Allah? Sudah tentulah kita tidak mahu. Maka hendaklah kita jauhkan tuan-tuan bang dirahmati Allah daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara yang boleh membawa dosa kepada kita, perkara yang dikira maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan bang dirahmati Allah, kemuncak ataupun poin yang paling penting daripada surah ini adalah mengajak kita sama-sama membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, dan memperbanyakkan amalan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dalam pertemuan kita yang akan datang kita akan huraikan lagi beberapa sumpah Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tafsirkan juga kalimah ayat-ayat yang berikutnya insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni, dan terima kasih pada semua yang menonton secara live. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua insya-Allah. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم. والسلام